Emosi rakyat Malaysia kelihatan terkesan dengan bencana banjir yang melanda negara. Namun daripada bencana banjir ini juga banyak ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari. 5 perkara yang ingin saya kongsikan berkaitan fik banjir adalah: yang pertama, air banjir adalah air mutlak. Kuantitinya banyak dan airnya juga daripada sumber yang semula jadi. Air banjir boleh digunakan untuk berwuduk, air banjir juga sah digunakan untuk bersuci. Sekiranya kita perlu mengambil wuduk menggunakan air banjir, maka hendaklah kita memilih di kawasan yang tidak kelihatan ain najisnya. Kemudian, perkara sunat wuduk seperti berkumur-kumur tidaklah perlu dilakukan. Perkara yang kedua adalah aurat wajib dijaga. Aurat lelaki batasnya daripada pusat sehingga ke lutut. Aurat perempuan keseluruhan tubuhnya melainkan muka dan tapak tangan wajib juga dijaga. Namun sekiranya banjir melanda, kita berada dalam keadaan pakaian yang tidak sempurna, ianya dimaafkan. Namun apabila kita berjaya ataupun mampu untuk mencapai pakaian-pakaian yang boleh menutup aurat kita, wajiblah kita mencapai pakaian tersebut dan menutup aurat kita sepenuhnya. Apatah lagi ketika banjir telah surut, kita melakukan kerja-kerja pembersihan, hendaklah kita memilih pakaian yang menutup aurat. Dan sebagai seorang wanita, tidaklah boleh dia menggunakan alasan darurat untuk memakai seluar pendek atau ber-t-shirt lengan pendek ataupun tidak bertudung. Ianya tidak dibenarkan dalam Islam. Perkara yang ketiga adalah batas pergaulan. Ikhtilat ataupun batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan ianya dimaafkan ketika darurat. Namun, kadar bersentuhan tersebut hendaklah mengikut kadarnya sahaja. Jika kita perlu menyelamatkan orang atau orang perlu menyelamatkan kita, lakukanlah sekadarnya. Kalau kita perlu menarik tangannya sahaja, tariklah tangannya sahaja tanpa perlu kita rangkul. Dan sekiranya kita perlu merangkul tubuhnya, rangkullah dalam kadar yang perlu sahaja. Kita tahu kadar darurat kita dan Allah juga tahu apa pilihan yang sedang kita lakukan. Seterusnya, perkara yang keempat adalah mengambil hak orang lain. Dalam keadaan darurat, kita boleh menceroboh hak orang lain, namun berada dalam kadarnya sahaja. Sekiranya kita dalam keadaan kelaparan, kita boleh menceroboh hak orang lain sekadar untuk menghilangkan kelaparan yang kita sedang alami. Janganlah kita mengambil secara berlebih-lebihan. Dan setelah berakhir darurat yang sedang kita tempuhi, hendaklah kita mencari orang yang kita ceroboh tersebut. Kita mohon kemaafan daripadanya. Kita bayar semula ganti rugi. Ataupun kita memulangkan balik apa yang telah kita ambil. Dan kita mintalah, sekiranya tidak mampu, kita mintalah beliau untuk menghalalkan kita. Agar tidak ada perhitungan di antara sesama manusia. Dan yang terakhir, kewajipan mengerjakan salat. Salat 5 waktu yang dipertanggungjawabkan ke atas kita wajib juga dilaksanakan walau dalam keadaan darurat. Kalau kita dalam keadaan darurat, kita punya pakaian penuh berlumpur. Sebenarnya kita juga boleh mengerjakan salat kerana lumpur bukanlah najis. Sekiranya dalam tempoh banjir baru-baru ini kita tidak menyempurnakan kewajipan salat 5 waktu kita, wajiblah kita menghitung semula berapa banyak salat yang telah kita tinggalkan. Kemudian kita qadaklah satu persatu sehingga selesai hutang kita di sisi Allah. Itu sahaja 5 perkara yang ingin saya kongsikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.